رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا وحسن به أخلاقنا ووسع به أرزاقنا ونور به قبورنا واشف به مرضانا يا رب العالمين. أثبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. آمين يا رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Masih lagi pada hari ini ayat yang ke-73 firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq wa yawma yaqulu kun fayakun qawluhul haqq wa lahul mulku yawma yunfakhu fis sur alimul ghaibi wasyahadah wa huwal hakimul khabir. Sadaqallahul azim. Jadi kita masih lagi membicarakan tentang i'rab ayat 73 surah Al-An'am, di mana pada minggu yang lepas kita telah pun i'rab ayat ini sampai kalau ikut kata Haji Jamil sampai yauma yakun, yauma yaqulu. Betul lah ke dah lepas dah? Yauma yaqulu kun fayakun qauluhul haqq. Jadi kita sudah sampai di sini ataupun dah lepas tak apa, kita kalau dah lepas pun kita ulang sikit. Jadi yauma zarfun mansubun. Yauma itu adalah zaraf dan hukumnya adalah mansub, muta'alliqun bi khabar, dan ia bergantung kepada khabar muqaddam atau maf'ulun bih li'adhkur mahzufan. Yaqulu mudhari' marfu' wal fa'il huwa. Kun amrun sakinun tammun. Biasa kita jumpa kun ini adalah amrun sakin naqis, tapi di sini tam, wal fa'il mustatirun anta. Fa'atifah rabtil musabbab bisababi au istinafiyah. Yakunu mudhari' wal fa'il huwa qawluhu mubtada muakhar mudhafun ilaih. Al-haq na'at liqawlihi au khabar liqawlihi marfu'un. Okey. Sampai di sini kalau kita lihat i'rabnya, yauma itu adalah zaraf mansub muta'alliqun bi khabar muqaddam atau maf'ulun bihi li'adhkur mahzufan. Jadi ada dua i'rabnya di sini. Ada dua i'rabnya di sini. Ini pun minggu lepas. Okey, kejap saya cuba. Mungkin saya dah tulis. Okey. Ini i'rab dia. Ini yang huraian pada minggu lepas. Yauma dia ada dua i'rab. Maknanya pada minggu lepas kita telah pun i'rab ayat ini. Tak apa, kita ulang sedikit. Yauma itu adalah zarfun mansub. Jadi dibaca dengan baris atas. Yauma. Kemudian i'rab yang kedua dia adalah maf'ulun bih. Oleh kerana dia maf'ulun bih juga dibaca dengan baris atas. Jadi bagaimana kita nak susun ayat ini? Sebagaimana telah pun kita pelajari pada minggu lepas. Qaulul haq, ia adalah mubtada. Kalau kita i'rab dia adalah zarf. Dan khabarnya adalah kain yang tidak disebut. Jadi kalau kita lihat ayatnya, yauma yaqulu kun fayakun qauluhul haq. Jadi qauluhul haq ini adalah mubtada muakhar yang diletak di hujung, tetapi kedudukannya adalah di awal. Qauluhu al-haq mubtada.
Al-haq itu na'at. Jika dia qauluhu al-haq itu mubtada, qauluhu itu mubtada, al-haq itu adalah na'at. Kemudian khabarnya adalah kain. Kain itu tidak ada dalam ayat tu. Yauma adalah zarf. Yaqulu kun fayakun. Seterusnya ayat. Jadi itu adalah i'rab yang pertama, dan jika i'rab yang kedua, yauma ini adalah maf'ulun bih, jadi takdirnya adalah uzkur. Uzkur, sebutlah, ataupun ingatlah. Yauma, satu hari, yaqulu kun fayakun, Allah Ta'ala akan berkata kun fayakun, jadilah, maka jadilah, iaitu hari kiamat. Kun fayakun. Jadi ada dua i'rab, pertama zaraf, yang kedua maf'ulun bih. Jadi kita kena takdirkan, pertama jika i'rab dengan zaraf, kita awalkan, untuk nampak ayat ni kita awalkan mubtada, kemudian kita takdirkan ada kain khabar, kemudian ayat seterusnya yauma ini adalah zaraf masuk bil fathah, yaqulu mudhafun ilaih, kun fi'il amar sakin, fayakun fa itu ataf, yakunu fi'il mudhari'. Jadi kalau i'rab zarfun, beginilah bentuk ayatnya. Jika kita i'rab maf'ulun bih, maka kita letak di awalnya adalah uzkur. Ingatlah ataupun sebutlah. Beres kita lihat balik teks. Wa atifah yauma zaraf mansub muta'alliqun bi khabarin muqaddam. Dia takluk dengan khabar muqaddam. Khabar muqaddam ni maknanya khabar ada di awal. Sepatutnya khabar ada di akhir, tetapi dia ada di awal ayat. Itu maksudnya khabar muqaddam. Jadi kalau kita nak nampak, kita letak kat sini. Ini adalah khabar muqaddam. Nampak kan? Saya letak kainun. Kainun khabar muqaddam. Yauma ta'alluq kepada kainun. Jadi pada satu hari, yaqulu, dia Allah Ta'ala berkata, kun, jadilah, fayakunu, maka berlakulah sesuatu. Qauluhul haq, itu adalah benar, kata-kata tersebut, ataupun apa yang disebut ini, kun ini adalah bukan sesuatu yang tidak benar. Hari kiamat itu adalah benar. Bila disebut kun, maka hancurlah segala langit dan bumi yang telah dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Jadi kainun adalah khabar muqaddam. Tapi Allah Ta'ala tak sebut, tak ada dalam tu. Cuma kalau kita baca, kita akan faham sendirilah. Maknanya ada satu hari di mana hari itu adalah hari akhir penamat alam ini. Allah Ta'ala berkuasa, di mana dia hanya berkata kun, berlakulah, fayakunu, maka berlakulah hari tersebut, iaitu hari kiamat. Qaulul haq, kata-katanya itu adalah benar. Ini adalah untuk menyanggah apa yang ditolak oleh ataupun diingkari oleh musyrikin Mekah, di mana mereka mereka tidak percaya dengan hari kiamat. Okey, jadi ada khabar muqaddam ini. Ataupun jika tidak mahu guna ataupun i'rab dengan khabar muqaddam, mubtada muakhar. Khabar muqaddam di sini, mubtada muakhar ada di hujung. Jadi bila kita susun balik, qauluhul haq kainun yauma yakun kun fayakun. Kata-kata yang benar itu berlaku ataupun jadi pada satu masa ataupun satu hari. Yaqulu, dia berfirman ataupun dia mengarahkan, dia Allah Ta'ala berkata kun, jadilah, fayakunu, maka berlakulah hari kejadian tersebut. Okey, itu adalah i'rab dengan mubtada khabar. Dan jika tak nak i'rab dengan mubtada khabar, i'rab dengan jumlah fi'liyah, iaitu dengan takdir uzkur. Yauma yaqulu kun fayakun. Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu adalah i'rab yauma. Ada dua i'rab. Yaqulu mudhari' marfu'. Fi'il mudhari' yaqulu, dia adalah fi'il mudhari', akan berkata.
Wal fa'il, fa'ilnya ada di dalam yaqulu iaitu huwa, dia, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena ingat dhamir-dhamir ni kembali kepada huwa. Huwa ini ataf kepada ayatnya, huwa juga. Jadi Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi, dia Allah. Khalaqa, dia yang mencipta. As-samawati, iaitu 7 petala langit, langit-langit. Wal ardi, dan juga bumi. Bil haqqi, dengan kebenaran. Wa yauma, dan pada satu hari. Pada satu hari ini kita boleh i'rab dia adalah zaraf. Jadi kalau i'rab zaraf kita akan terjemah dia ataupun kita akan tafsir dia, dan berlaku satu hari, iaitu kainun yauma yaqulu, dia iaitu Allah Ta'ala akan berkata. Allah Ta'ala yang cipta langit dan bumi itu akan berlaku pada satu hari, dia akan berkata, kun, berlakulah. Di sini merujuk kepada hari kiamat. Berlakulah hari kiamat itu, di mana langit dan juga bumi itu dihancurkan, dimusnahkan. Berlaku kiamat. Fayakunu, maka berlakulah hari kiamat tersebut. Jadi kita terjemah macam tu. Jadi kalau kita terjemah yauma itu adalah uzkur, maknanya kita takdirkan dan ingatlah. Dia Allah Ta'ala mencipta langit dan bumi, dan ingatlah wahai Muhammad satu hari, di mana pada satu hari itu yaqulu, Allah Ta'ala akan berfirman, kun, ataupun Allah Ta'ala akan arahkan ataupun mengatakan kun, jadilah, maka berlakulah hari kiamat tersebut. Qauluhul haq, qauluhul haq ini adalah kalau i'rab zaraf itu adalah yauma itu adalah zaraf, qauluhul haq ini mubtada dia duduk di belakang. Kata-kata itu adalah kebenaran. Kembali kepada hari kiamat itu ataupun berlakunya hari kiamat itu adalah benar. Kainun, berlaku pada satu hari. Jadi kalau kita i'rab zaraf, qauluhul haq ini adalah mubtada, dan jika kita i'rab uzkur maf'ulun bih yauma ini, maka dia jadi mubtada khabar. Jadi ada dua i'rab. Nanti kita tengok apa kata muallif. Yaqulu mudhari' marfu' wal fa'il huwa. Kun ini adalah fi'il amar sakin, baris nun itu adalah mati tam. Maknanya bila disebut tam, dia tidak ada isim kana dan khabar kana. Dia beza dengan kun ini naqis ataupun kana wa akhwatuha itu beza. Kalau kana itu adalah naqis, dia adalah memerlukan kepada isim, iaitu mubtada dan khabar. Tapi kalau tam, dia seperti fi'il yang lain, hanya perlu kepada fa'il. Kun, jadilah. Tam, sakin tam. Jadi bila disebut tam, lawan dia naqis. Kun ini di sini sama seperti fi'il yang lain. Dia tidak perlu kepada mubtada dan khabar. Mubtada isim kana dan juga khabar kana tidak perlu di sini. Wal fa'il mustatir, dan pelakunya adalah mustatir, taqdiruhu anta. Kun, jadilah awak, iaitu sesuatu. Fa'atifah, fa ini adalah atifah, huruf ataf li rabti al-musabbab bis sabab. Maknanya kun, dengan sebab Allah Ta'ala kata kun itu, fayakun, maka dengan sebab itu fayakun, berlakulah apa yang diperintahkan itu. Jadi itu maksudnya rabitah. Rabitah musabbab bis sabab. Sebab disebut kun, maka berlakulah musabbab, iaitu kiamat itu. Itu maksudnya li rabti al musabbab bis sababi. Jadi kalau Allah Ta'ala tak sebut kun, maka tak berlakulah, kerana semua yang berlaku ini dengan kehendak dan dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila Allah Ta'ala kata kun, maka berlaku. Sebab kenapa berlaku? Kerana arahan perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlakulah kiamat, maka berlakulah kiamat itu. Jadi dengan sebab
disebut kun itu, maka fal musabbab itu kiamat itu pun berlaku. Jadi fa itu adalah huruf ataf, tetapi dia adalah pengikat antara sebab dan musabbab. Beres Au istinafiyah ataupun fa di sini adalah fa istinafiyah. Kun fi'il dan fa'il. Kemudian fa itu adalah fa ibtidaiyah, istinafiyah, bukan ataf. Yakunu, maka dia pun berlakulah hari kiamat tersebut. Apa yang diperintahkan oleh Allah SWT tersebut. Okey, beres. Ada soalan sampai di sini? Kalau ada soalan, boleh saja terus tanya. InsyaAllah, kalau dapat saya beri jawapan, boleh terus saya berikan. Okey, tak ada? Kalau ada, boleh tanya. Kalau tak ada, saya teruskan. Kalau nak tanya, terus saja tanya. Tak apa kalau tidak ganggu, tidak ganggu saya punya huraian, insyaAllah. Yakunu mudhari'. Jadi yakunu itu adalah fi'il mudhari'. Wal fa'il huwa, ada dalam tu. Kun, jadilah sesuatu. Yakunu, maka berlakulah. Mudhari' wa fa'il huwa. Qauluhu mubtada' muakhar. Sebagaimana yang saya hurai tadi. Jika kita anggap zaraf itu, yauma itu zaraf, qauluhu itu adalah mubtada' muakhar. Okey, saya tunjuk lagi. Mubtada' muakhar, dia jadi macam mana? Dia jadi kat hujung ni mubtada' dia. Jadi kalau kita nak letak di awal, kita letak qauluhul haq khabar kainun yauma yaqulu kun fayakun. Qauluhul haq mubtada' kainun khabar yauma zarf. Zarf, letak zarf di sini. Zarfun. Zarf di situ. Beres Ini i'rab yang pertama tadi, dia adalah qaulul haq itu adalah mubtada' muakhar. Muakhar maknanya diletak di hujung. Asalnya adalah di awal, diletak di hujung. Jadi dipanggil muakhar. Yauma tadi muta'alliqun bi khabar muqaddam. Khabar dia diletak di awal. Jadi kita kena letak sebelum yauma lah. Kerana yauma ni dia nak ta'alluq dengan perkataan sebelumnya. Kalau kita letak selepas yauma itu tak boleh nak ta'alluq lah, tak boleh dia nak bergantung. Jadi perkataan yauma itu dia merujuk ataupun bergantung kepada fi'il ataupun isim yang ada mana fi'il, tempat dia bergantung. Jadi pada satu hari apa? Di mana dia nak bergantung? Pada satu hari ini dia zaraf. Jadi pada satu hari ini dia bergantung kepada kainun yang berlaku di atas dunia ini, ataupun di atas, di dalam kehidupan ini ada satu hari yang berlaku. Berlaku apa? Iaitu berlaku Allah Ta'ala akan sebut kun. Bila disebut kun itu, maka berlakulah hari tersebut, iaitu hari kiamat, hari akhir dunia ini yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi qaulul haq itu adalah mubtada' muakhar. Kalau nak tengok bagaimana dia asal dia punya apa? Dia punya ayatnya, kita letak di depan. Qauluhul haq kainun yauma yaqulu kun fayakun. Dia letak yauma kerana Allah Ta'ala nak fokus kepada hari, bukan kepada kun ataupun selainnya. Allah Ta'ala nak fokus kepada hari, satu hari, iaitu hari kiamat. Kenapa disebut fokusnya kepada hari tersebut? Kerana untuk menyanggah apa yang telah ditolak, diingkari oleh musyrikin Mekah. Mereka menolak hari kebangkitan ataupun hari kiamat, mereka kata tak berlaku. Bahkan mereka mengejek, mereka meminta supaya berlakulah hari kiamat sekarang ataupun pada masa tersebut, atas asas untuk mengejek Nabi kita Muhammad SAW dan menunjukkan mereka ini tidak takut pun pada hari tersebut. Jadi Allah Ta'ala fokus ataupun percakapannya, firmannya pada ayat ini adalah untuk tekankan pada hari kiamat itu, bukan pada selainnya. Beres. Jadi qaulul haq dia adalah mubtada' muakhar. Wa huwa mudhaf, dan hu itu adalah mudhafun ilaih. Kata-katanya itu kembali kepada Allah SWT. Al-haq itu adalah na'at kepada qaul. Apa yang disebut itu, qaul itu, kiamat ataupun kun fayakun itu adalah al-haq. Al-haq ini adalah betul, benar,
bukan mustahil, akan berlaku, pasti berlaku. Jadi al-haq. Na'at kepada qaul. Ataupun khabar, liqaulihi marfu'un. Ataupun dia adalah khabar. Kalau kita i'rab qaul ini adalah mubtada, mubtada yang ini dia adalah mubtada ayat lain, maka dia akan jadi hak ini adalah khabar. Hak ini walaupun dia makrifah, dia boleh jadi khabar. Yang penting dia tidak bertukar dengan na'at. Jadi kalau bolehlah, jadi di i'rab di sini adalah khabar. Okey, saya cuba tulis. Saya tulis sebalik. Jadi kalaulah kita i'rab yauma ini dengan uzkur, uzkur yauma yakunu kun fayakun. Jadi ayatnya sudah lengkap lah. Uzkur ini adalah fi'il dan fa'il. Di dalam tu ada fi'il dan fa'il. Kemudian yauma itu dia jadi maf'ulun bih. Yauma itu dia jadi maf'ulun bih. Kemudian kun fayakun itu adalah maqulul qaul. Apa yang hendak dikatakan fi mahalli nasab maf'ulun bih. Yang ini tak apa, kita ta'aruf. Jadi selesai, ayat itu sudah lengkap. Tiba-tiba ada selepas itu qauluhu al-haq. Qauluhu al-haq. Qauluhu al-haq. Jadi qauluhu al-haq ini nak i'rab apa? Kalau atas ni kita i'rab dia mubtada kan? Mubtada kepada khabar yang tak ada ni, dihazaf ni kan? Jadi kalau ikut di atas ini qauluhu al-haq kainun yauma yakunu kun fayakun. Jadi qauluhu al-haq itu adalah mubtada bagi khabar kain. Jadi sudah selesai di sini. Tapi kalau kita i'rab maf'ulun bih, qaulul haq ini adalah ayat lain, terdiri daripada mubtada dan mana khabarnya? Khabarnya adalah al-haq. Katanya itu adalah benar. Nampak kan? Jadi ada pertama i'rab yauma, yang kedua jika kita i'rab yauma ini dengan maf'ulun bih, maka qauluhul haq ini adalah ayat baru, iaitu mubtada dan khabar. Dia bukan mubtada. Kan? Qauluhul haq ini boleh jadi mubtada dua-dua ni. Dan khabarnya kain. Dan jika di i'rab yauma itu zaraf, dan jika di i'rab yauma itu maf'ulun bih, maka selesailah ayatnya di sini. Dan qauluhul haq ini adalah ayat baru. Ayat baru dia mustaqil, dia tidak ada kaitan lagi dengan sebelumnya dari sudut i'rab. Dia adalah mubtada dan khabar. Qauluhu mubtada, al-haq itu adalah khabar. Beres? InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Okey, selesai. Agak mencabar i'rab dia ni. Apabila ada dua wajah ni, maka ada dua i'rab lah. Asalnya satu i'rab yang mudah, tiba-tiba jadi dua i'rab, itulah jadi panjang. Maknanya hampir dalam 25 minit kita duduk i'rab ayat ni saja. InsyaAllah ada masalah. Kemudian waw atifah, walahu. Waw itu adalah huruf ataf. Lahu muta'alliqun bi khabar muqaddam. Al-mulk mubtada muakhar. Ini pun masalah seperti tadi juga. Dia ada ta'alluq dengan khabar muqaddam pun tak ada juga. Tak ada. Khabar muqaddam ni tidak disebut di situ. Jadi macam mana kita nak i'rab dia? Ayatnya apa disebut? Walahul mulk yauma. Walahul mulk yauma. Jadi lahu itu jamu majrur. Bila jamu majrur, dia hendaklah ada tempat dia bergantung. Jadi tempat dia bergantung adalah dengan khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Jadi kita nak i'rab macam mana? Kita nak i'rab dia dengan al-mulk. Ini mubtada muakhar kan? Kita i'rab dia al-mulk. Al-mulk itu adalah
mubtada. Kemudian ada lahu, al-mulku lahu yauma. Kita tukar, kita cuba tukar. Tapi di sini Allah Ta'ala mulakan lahu itu nak mentakhsiskan. Maknanya milik dia Allah Ta'ala. Baginya Allah Ta'ala. Apa baginya, apa miliknya? Iaitu al-mulk, kekuasaan, kerajaan. Atas dunia ini banyak raja, banyak penguasa yang memiliki, yang berkuasa, yang memerintah. Tetapi pada hari kiamat nanti, walahu, baginya. Takhsis, hanya Allah Ta'ala saja. Tidak ada sesiapa yang berkuasa. Bahkan nak bercakap pun tidak boleh. Allah Ta'ala tanpa kebenaran daripada Allah SWT, tak boleh. Jadi Allah Ta'ala yang berkuasa, jadi Allah Ta'ala nak bagi tahu dia yang memiliki. Dia yang memerintah, dia yang berkuasa. Al-Mulk, dialah raja, kerajaan. Yauma, iaitu pada hari berlakunya hari kiamat itu. Tidak ada lagi yang berkuasa. Jadi Allah Ta'ala mulakan dengan lahu. Lahu itu jar wa majrur. La ataupun li bermaksud bagi ataupun milik. Hu itu adalah Allah SWT. Al-Mulk, iaitu kerajaan ataupun raja. Yauma, iaitu hari tadi. Hari disebut kun fayakun itu hari kiamat itu, maka siapa yang berkuasa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maliki yaumiddin, yang kita baca dalam surah Al-Fatihah. Malik, pemilik, raja, penguasa. Hari ad-din, hari kiamat ataupun hari kebangkitan. Jadi kalau kita nak ubah ayat ini hanya ubah untuk i'rab, bukan nak ubah ayat Allah SWT, supaya kita nampak i'rabnya macam. Al-Mulk, dia adalah mubtada. Al-Mulk, apa maksud Al-Mulk? Iaitu kerajaan. Kemudian lahu. Lahu ini jar wa majrur. Lahu, lam itu huruf jar, hu itu adalah dhamir, isim dhamir fi mahalli jar, majrur. Jadi lahu itu jar wa majrur. Jar wa majrur dia perlu ada khabar ataupun perlu ada perkataan yang dia boleh merujuk ataupun bergantung kepadanya, sama seperti yang kita belajar sebelum ini. Jadi maknanya di sini ada khabar. Dan sudah tentu kalau ikutnya kena ada khabar lah. Bila ada mubtada, mestilah ada khabarnya. Jadi kita nak i'rab apa? Kita nak takdirkan apa? Biasa ulama kita beberapa perkataan. Apabila dia nak takdirkan sesuatu khabar yang tidak ada mahzuf dan sebagainya, antara yang dia guna adalah perkataan kain, mustaqirrun, kemudian maujudun. Ini beberapa perkataan yang ada, yang tetap, maujud pun lebih kurang kain. Jadi kalau kita nak letak di sini apa yang khabarnya yang tidak ada dalam ayat ni, mungkin kita letak kain. Al-Mulk, kerajaan, kain, ada, lahu, baginya. Kerajaan yang ada ataupun ada, lahu, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kain itu dia dah menjadi apa? Dia jadi khabar. Khabar, mubtada, khabar. Jadi cukuplah dia punya rukun ayatnya. Lahu itu adalah jar wa majrur. Jadi lahu dia merujuk bergantung kepada kain. Kain. Nampak kan? Al-mulku kainul lahu yauma. Yauma yunfakhu fis sur. Al-mulku, al-mubtada, kain, khabar, jar wa majrur, muta'alliqun bi kain. Jadi kalau kita nak tambah di atas ni, mungkin di sini kita letak kain. Kain, lahu, dia bergantung kepada khabar muqaddam kainun yang tidak disebut oleh Allah SWT, kerana tidak perlu pun. Jadi kalau kamu baca ayat pun, kamu akan tahu dengan sendirinya ada satu kerajaan, iaitu bila berlaku hari kiamat. Jadi kerajaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kain ada ini tidak disebut pun tak jadi masalah. Sudah pun ada dalam makna ayat tu. Kalau kita kata Muhammad dalam masjid, kita sebut bahasa Melayu, kita kata Muhammad dalam kereta. Jadi sebenarnya kita nak bagi tahu Muhammad ada dalam kereta. Jadi ada tu kita tak sebut kan, kita buang.
Jadi ada itulah khabar. Muhammad ada. Muhammad ada dalam kereta, tapi kita tak letak ada, kita sebut Muhammad dalam kereta. Muhammad dalam masjid. Kalau kita nak terjemah ataupun ayat lengkapnya, Muhammad berada dalam masjid. Muhammad ada ataupun berada dalam kereta. Ini pun sama, lebih kurang. Al-mulk lahu. Kerajaan baginya. Maknanya kerajaan ada baginya. Kerajaan yang ada pada hari tersebut miliknya. Jadi perkataan ada itu tidak disebut kerana sudah pun tahu ataupun ada dalam madmun, dalam kandungan ayat tersebut. Okey, jadi itu adalah i'rab. Apa tadi? Al-mulk, walahul mulk, mubtada muakhar. Jadi mubtada muakhar saya dah letak tadi. Al-mulk itu saya kembalikan kepada bila disebut mubtada muakhar, maknanya mubtada dia ada di hujung. Jadi bila saya letak di awal itu, moga-moga nampak al-mulk kain yang asalnya adalah diletak di hujung ini, saya letak di awal mubtada supaya kita semua nampak setiap ayat isim dia ada mubtada khabar. Dalam ayat ini mana mubtada, mana khabar? Mubtadanya adalah al-mulku dan khabarnya tak ada, tidak disebut. Kain lahu itu jar wa majrur muta'alliqun bi kain. Beres insya-Allah. Okey. Selesai di situ. Lahul mulk yauma badal min yauma yakun. Yauma ini adalah badal. Badal maksudnya adalah ganti. Ganti. Ada badal fi'il dengan fi'il, ada badal isim dengan isim, ada badal jumlah dengan jumlah. Jadi di sini jumlah dengan jumlah, badal jumlah dengan jumlah. Badal ini adalah satu tajuk besar dalam bahasa Arab. Dia adalah merupakan antara tawabi'. Tawabi' maksudnya dia ikut dari sudut i'rabnya. Kalau zaraf, zaraf dah. Kalau maf'ulun bih, maf'ulun bih lah. Jadi i'rab dia adalah lebih kurang yang kita huraikan sebelum ini. Kenapa dia adalah badal? Apa maksud badal? Badal maksudnya ganti. Kalau kita sebut badal, badal. Jadi kalau orang tanya apa itu badal? Badal itu maksudnya ganti. Itu dari sudut bahasa. Jadi dari sudut maknanya lebih kurang juga. Maknanya yauma ini boleh duduk tempat yauma yakulu. Saya ayat yang pertama yauma yakulu kun fayakun. Pada ayat yang kedua yauma yunfakhu fis-sur. Yauma yunfakhu fis-sur. Okey. Yauma yunfakhu fis-sur. Okey. Jadi yauma badal kepada yauma yaqulu. Jadi yauma ini boleh duduk tempat yang atas ni. Kita cuba tengok ayat dia lagi. Kita cuba tengok ayatnya. Allah Ta'ala sebut apa? Allah Ta'ala sebut apa tadi? Khalaqas samawati wal ardi bil haqq wa yauma yaqulu kun fayakun. Jadi wa yauma yaqulu kun fayakun ini adalah sama saja dengan yauma yunfakhu fis-sur. Jadi yang bawah ini boleh jika kita nak ganti yang atas. Itu maksudnya badal. Yang bawah ini boleh badal kepada yang atas. Badal ni banyak kita dengar, haji badal dan sebagainya. Maknanya haji badal ni ada orang buat haji ganti yang si mati tadi ataupun yang sakit dan sebagainya. Jadi yang ini pun sama. Badal ayat ini boleh badal ayat atas ni. Ayat ini boleh ganti ayat ni. Jadi kalau kita nak ganti, macam mana kita boleh buat? Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa yauma yunfakhu fis-sur. Sama saja. Wa yauma yaqulu kun fayakun. Apa maksudnya? Wa yauma yunfakhu fis-sur.
Jadi yang bawah ini adalah sama yang atas. Cuma yang atas ini dilafazkan dengan yauma yaqulu kun fayakun, pada hari yang dikatakan kun jadilah maka ia akan berlaku. Dan yang bawah ini dia takbir dengan lain maknanya, pada hari yang ditiup sangkakala. Jadi hari yang dikatakan kun fayakun itu adalah hari yang sama ditiup sangkakala. Hari kiamat, bawah ini pun hari kiamat. Jadi dia boleh badal, boleh tukar menukar, boleh ganti mengganti. Itulah maksudnya badal, iaitu ganti. Beres. Jadi i'rabnya lebih kurang saja. Jadi ini badal ayat dengan ayat. Badal ni dia ada 4 badal. Dia ada jenis badal. Dia ada badal kul minal kul, al-ba' minal kul, dia ada badal ghalab, dan satu lagi badal istimal, ada 4 badal. Namanya yang pertama al-kul minal kul. Tak apa, kita belajar sikit badal bagi yang dah kenal mubtada khabar fi'il fa'il, badal ini ataupun kita belajar badal ini insya-Allah dapat lagi manfaat. Sama juga bagi yang mereka asas pun saya rasa badal susah. Dia ada badal kul minal kul. Apa maksudnya? Dia ganti keseluruhannya pada perkataan tersebut. Contoh saya sebut hadara al-ustaz. Kemudian saya tambah nazmi. Telah hadir al-ustaz nazmi. Jadi ini adalah badal. Badal kul minal kul. Semua daripada semua. Maknanya nazmi ini boleh ganti ke semua makna ustaz itu. Jadi hadara al-ustaz nazmi. Saya pun buang ustaz. Saya pun sebut hadara nazmi. Jadi nazmi itu boleh ganti tempat ustaz. Bahkan inilah yang dimaksudkan. Yang hadir ustaz itu adalah nazmi. Nampak kan? Okey, saya letak balik ustaz. Jadi kalau orang tanya, ustaz itu siapa? Nazmi. Nazmi itu siapa? Ustaz. Jadi yang hadir itu ustaz. Siapa ustaz? Itu nazmi. Nazmi itu siapa dia? Dia ustaz. Jadi ustaz dengan nazmi itu adalah orang yang sama di dalam ayat ini. Apa yang dimaksudkan dalam ayat ini, dan dia boleh ganti tempat antara satu sama lain. Jadi kalau ada 2 orang pelajar, dia kata hadara ustaz, maksudnya hadara ustaz nazmi. Kalau seorang lagi kata hadara nazmi, maknanya yang hadir itu adalah ustaz nazmi juga. Jadi ini kita panggil badal kul minal kul. Kenapa? Nazmi inilah ustaz, ustaz inilah nazmi. Beres Ini salah satu badal, iaitu badal kul minal kul. Yang kedua, badal ba' minal kul. Badal ba'di minal kul. Bukan semua, tapi separuh. Jadi kalau kita nak buat badal ni, dia kena ada contohnya perkataan nisfun ataupun juz'un. Kena ada kalimah-kalimah ni. Ataupun apa lagi, thuluthun ataupun rubu'un. Kena ada perkataan ni lah yang menunjukkan setengah. Nisfu separuh, juz'un satu juzuk sedikit, thuluthun 1/3, rubu'un 1/4. Contohnya kita buat ayat apa tadi? Kita buat ayat, contoh saya buat ayat qara'tu ataupun qara'a Muhammadun Quran nisfahu. Nampak kan? Kita letak kat bawah ni. Badalku minalku sudah selesai. Sekarang ini badal ba', iaitu yang boleh menggantikan separuh daripada semua.
Jadi dia bukan kesemuanya. Jadi perlu ada apa? Nisfun, juz'un, sulusun, ataupun rubu'un, ataupun kalimah yang seumpamanya. Qara'a Muhammadun, siapa yang baca iaitu Muhammad. Dia baca apa? Dia baca Quran. Tapi bukan semua. Dia hanya baca nisfahu. Separuh saja. Jadi macam mana kita nak i'rab nisfahu ini? Kita i'rab dia adalah badal. Nisfahu ini walaupun separuh dia daripada Quran. Jadi Quran ini sama dengan nisfahu ini. Tapi dia bukan semua kan. Qara'a Muhammadun Qur'ana nisfahu. Cuma ingat kan, tak boleh letak jami' ataupun kullah. Kalau letak jami'ahu kullahu dia jadi taukid. Taukid ni tabi' juga. Jadi badal ini kena ada nisfun, juz'un, thuluthun, rubu'un. Qara'a Muhammadun Qur'an. Banyak mana dia baca Quran? Nisfahu. Jadi nisfahu ini adalah badal kepada Quran. Dibaca dengan baris atas. Qur'ana baris atas. Nisfa ini pun baris atas juga. Yang atas ni pun sama. Ustazu Nazmi. Kalau nak mudah nampak, kita letak Muhammad. Dia baris hadapan. Yang ini baris hadapan, Muhammadun pun baris hadapan. Sebab dia kena sama. Badal ni dia kena sama di sudut jantina. Dia kena sama dari sudut bilangan. Dia kena sama dari sudut makrifah nakirah. Tak perlu. Kadang-kadang boleh saja makrifah, boleh saja, tak jadi masalah. Jadi hadaral ustazu Muhammadun. Barisnya sama. Sebab dia tabi'. Kalau kita tengok ta'arif badal ini dari sudut istilahnya ialah at-tabi' al-maqsudu bil hukum. At-tabi' maknanya dia ikut hukum sebelumnya. Sebelum tu kita panggil mubdal minhu. Dia ikut ustaz ini. Kalau ustaz tu baris atas, dia baris atas. Kalau ustaz tu baris hadapan, dia baris hadapan. Kalau saya nak tunjuk yang baris atas kan, ra'aitu, contoh baris atas. Ra'aitu, saya melihat al-ustadha, baris atas. Baris atas, ustadha. Ra'aitu al-ustadha Muhammad, dah jadi Muhammadan. Kenapa Muhammadan ini kita beri atas? Kerana dia tabi'. Tabi' maknanya dia ikut saja. Dia tidak kuat mana, tapi dia maksud. Dia merupakan yang dimaksudkan dalam ayat ni. Tetapi dari sudut hukumnya dia ikut orang sebelumnya. Dia ikut perkataan sebelumnya. Kalau baris atas, dia baris atas juga. Kalau baris hadapan, dia baris hadapan juga. Sebagaimana dalam contoh ni. Kalau nak bagi contoh baris bawah pula, kita boleh buat ayat lebih kurang. Marartu, saya berjalan melalui marartu bi ustazi Muhammadin. Baris bawah pula. Apa kan? Sebab ada bi tu dia jadi baris bawah lah ustazi ini. Jadi ustazi ini baca baris bawah dan dim pun baca baris bawah. Jadi kerja dia badal ini dia ikut sebelumnya saja. Kalau perempuan kena ustazah lah, ustazah Fatimati contohnya. Jadi kerja dia apa? Tabi'. Hukumnya i'rabnya adalah tabi'. Al-ustazu adalah fa'il marfu' bi dhammah, Muhammadun badal marfu' bi dhammah. I'rabnya macam tu. Kita buat contoh i'rab satu. Al-ustaz dia adalah khabar fa'il marfu' bid-dhammah. Jadi oleh kerana Muhammad itu adalah badal, jadi dia ikut macam atas juga. Cuma fa'il itu bukanlah kepada badal. Badal marfu'un bid-dhammah. Itu saja. Selesai. Atas ni pun sama. Al-ustadha maf'ulun bih masuk bil fathah. Muhammadan badal masuk bil fathah. Marartu bil ustadi. Ustadi adalah majrur bi kasrah. Muhammad adalah badal majrur bi kasrah. Dia ikut saja tabi'.
Tetapi sebenarnya dari sudut maksud bila kita buat satu ayat dan kita letak badal, sebenarnya ayat kita itu badal itulah maksudnya. Tak jelas. Contoh saya sebut hadara ustadzu Muhammadun. Sebenarnya yang dimaksudkan hadir itu adalah Muhammad. Sama juga yang bawah ni kan. Saya sebut Muhammad membaca Quran. Nisfahu, yang dimaksudkan adalah setengah Al-Quran, bukan Al-Quran itu sebiji. Jadi badal itu dari sudut kekuatan makna ataupun yang dimaksudkan dalam ayat, sebenarnya dialah yang dimaksudkan. Sebab itulah disebut dalam takrif yang saya sebut ringkas ini, at-tabi' al-maqsud bil hukum. Maknanya hukum hadir, hukum lalu ataupun hukum apa tadi baca, sebenarnya adalah ada pada badal itu. Badal itu dialah yang dimaksudkan, menerangkan, menghuraikan. Bila disebut Muhammad membaca Quran separuhnya, sebenarnya separuh itulah yang hendak diberitahu kepada orang yang mendengar. Separuh Quran telah dibaca oleh Muhammad. Hadir Ustaz Nazmi ataupun Ustaz Muhammad. Sebenarnya yang nak dibagi tahu adalah hadir Muhammad itu. Dia adalah seorang ustaz. At-tabi' maksud bil hukum bila wasitah. Inilah i'rab ringkas kalau kita lihat kitab Ajrumiyah. Ajrumiyah dia takrif lebih kurang macam ni. Bagi yang pernah belajar Tuhfatus Saniyah boleh tengok balik. Mungkin ini lebih kurang dia punya apa i'rabnya. At-tabi' al-maqsudu bil hukmi bila wasitah. Bila wasitah ini tanpa huruf. Kan tak ada sebelumnya huruf waw ataupun summa ataupun fa. Kalau ada huruf dia sudah menjadi ataf. Contoh kalau saya buat sebelah ni, saya buat macam mana? Saya kata hadara Ustaz wa Muhammad. Dia tak jadi badal dah. Dia dah tak jadi badal. Dia dah jadi apa? Dia jadi ataf lah. Hadara al-Ustaz wa. Saya letak wasita. Wasita ini huruf. Huruf ataf contohnya. Wa Muhammad. Jadi sudah menjadi ma'tuf. Ataf ma'tuf alaihi. Wadih hamla? Jelas? Beresan? InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada badal kul minal kul. Ada badal ba' minal kul. Dia perlu ada huruf perkataan nis ataupun juz'un, suluthun dan juga dhamir. Dhamir ini kembali kepada Quran. Mesti ada dhamir. Dan yang ketiga badal apa tadi? Badal istimal. Ini sifat. Badal istimal. Istimal maknanya mengandungnya ataupun kandungan. Meliputi. Badal istimal. Contohnya ahtarimu. Contohnya adalah ahtarimu, saya menghormati. Saya menghormati al-ustaz. Saya menghormati ustaz. Kemudian saya tambah di situ akhlaquhu. Akhlaqahu, ustadha. Akhlaqah. Ahtarimu. Jadi badal istimal ini adalah perkataan yang berada selepas ustaz ataupun selepas mubdal minhu itu hendaklah sifat ataupun orang panggil apa tu, nilai yang ada pada seseorang, ilmunya, akhlaknya. Jadi dia panggil istimal. Kandungan ataupun isi ataupun nilai ataupun sifat ada pada sesuatu orang ataupun benda. Jadi contoh di sini saya sebut saya menghormati ustaz akhlaqahu. Jadi saya hormati sebenarnya akhlak ustaz itu. Kadang-kadang ada ustaz yang ilmu banyak tapi akhlaknya kelauk, duduk caci maki orang, kita tak hormat pada dia. Kan ada ustaz yang akhlaknya baik, ilmunya banyak, kemudian kita hormat dia. Kemungkinan ilmunya sedikit, tetapi juga kita hormatnya. Kenapa kita hormatinya? Jadi dalam ayat ini dia panggil nilai ataupun ilmu ataupun sifat yang menjadikan penghormatan itu kepada seorang ustaz adalah akhlaknya.
Jadi akhlak ini adalah badal. Badal apa kita panggil? Badal istimal, iaitu badal nilai sifat yang ada pada seseorang. Contoh lagi saya sebut a'jabatni, a'jabani, mengagumkan saya. Mengagumkan saya Muhammadun, mengagumkan saya Muhammad maluhu. Muhammad ni dia jutawan, banyak duit sangat dia ni. A'jabani, Muhammad ini mengagumkan saya. Saya melihatnya betul-betul saya kagum Muhammad ini. Tapi sebenarnya saya kagum bukan pada rupanya. Tak handsome mana Muhammad ni. Tak handsome mana tapi duit banyak. Apa dalam iklan tu tak handsome tak apa, asalkan kaya kan. Ini adalah lebih kurang. A'jabani, mengagumkan saya Muhammad, iaitu maluhu. Jadi maluhu ini adalah badal kepada Muhammad. Badal kepada Muhammad. Yang mengagumkannya adalah duitnya, hartanya. Banyak. Yang atas ini yang mengagumkan ataupun yang dihormati adalah pada nilai ada pada ustaz itu, iaitu akhlaknya. Kena ada dhamir. Dhamir kembali kepada Muhammad dan juga dhamir kembali kepada al-ustaz. Jadi ini juga adalah satu jenis badal. Dan yang terakhir ialah kita panggil badal ghalab. Badal ghalab ini sama ada salah. Ghalab itu adalah salah ataupun terlupa ataupun baru nampak kebenaran. Lupa pun boleh. Contohnya kita bagi tahu ra'aitu Muhammadan. Kita bagi tahu seseorang, saya telah melihat Muhammad, tapi bukan Muhammad, rupanya saya melihat mungkin saya melihat Zaidan. Zaid lah saya lihat hari itu, bukan Muhammad. Ataupun kalau kita nak ganti dengan perkataan lain pun boleh. Al-farasa, kuda saya lihat. Terlepas cakap. Kan? Kita nak bagi tahu lihat kuda, sabqul kalam. Maklumlah banyak cakap sangat, terlepas. Saya melihat Muhammad. Silap-silap. Tapi kita tak cakap macam tu. Kita kata ra'aitu Muhammadan. Kita pun terus saja dengan al-farasa. Jadi ataupun Zaidan. Jadi ini kita panggil badal ghalab. Sama ada kerana kita lupa, ataupun kerana kita salah, ataupun sabqul kalam, terlepas cakap. Jadi kita baiki balik percakapan kita itu. Contoh lagi kita sebut akal tu. Contoh kan orang tanya kita sarapan apa tadi? Tanawaltu al-aruz za. Saya makan nasi. Tapi kita lupa sebenarnya bukan nasi. Kita makannya adalah al-khubuz, roti. Jadi kita ikuti saja selepas aruz itu khubza. Jadi khubza itu menjadi badal kepada aruz. Dia boleh ganti tempat aruz ataupun tempat Muhammad tadi. Jadi sama juga i'rabnya. Tanawaltu al-aruzza al-khubza. Jangan letak apa-apa, jangan letak wa. Kalau letak wa jadi dua-dua kita makan. Saya makan nasi dan roti. Jadi jangan letak wa. Kita terus saja sebut tanawaltu al-aruzza al-khubza. Jadi ini adalah 4 jenis badal yang saya sebut di sini. Ini adalah badal mufrad, perkataan dengan perkataan. Perkataan dengan perkataan. Ada badal jumlah dengan jumlah. Sebagaimana yang kita belajar tadi, itu adalah badal jumlah dengan jumlah. Jadi dia tidaklah nampak macam 4 jenis ni bila jumlah tu. Dan badal dengan jumlah ini juga selalu kita baca surah Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Kan? Ihdinas siratal al-mustaqim. Kita pun sebut selepas itu siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi jumlah selepas itu adalah badal kepada as-sirata. Dia boleh ganti tempat tu.
Contohnya dalam Fatihah, mudah selalu kita baca ihdinas sirata. Sirata. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Kemudian sirata. Selepas itu siratal ladzi an'amta alaihim. Ghairil maghdubi, seterusnya saya tak tahu ya. Jadi di sini adalah mubdal minhu. Kemudian badalnya adalah ayat selepas itu. Jadi kalau kita faham dah tadi bahawasanya badal itu adalah ganti. Jadi sebenarnya sirata inilah ganti tempat siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim maknanya ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Siratal ladzi an'am ini boleh diduduk ataupun boleh diganti dengan ayat sirata tadi. Jadi ihdinas siratal mustaqim maknanya ataupun maksudnya sama, iaitu yang dimaksudkan dengan siratal mustaqim itu adalah siratal ladzi, iaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat ke atas mereka. Bukan jalan orang yang sesat dan jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Ini pun sama badal. Jadi badal ini kita panggil badal jumlah. Lebih jumlah. Badal ayat dengan ayat. Yang atas ini badal mufrad. Perkataan dengan perkataan. Maluhu dengan Muhammad. Zaid dengan Muhammad. Cuma bila kita nak belajar badal ini tidak kita kena belajar dia punya asas terlebih dahulu. Maknanya dari sudut hukum dia adalah tabi', dia ikut saja perkataan sebelumnya. Dari sudut fungsi itulah yang dimaksudkan dalam ayat. Bila disebut hadar Ustaz Muhammad, maknanya yang hadirnya Muhammad, itu yang dimaksudkan. Apabila disebut qara'a Muhammadul Qur'ana nisfahu, yang dimaksudkan adalah setengah Quran itu yang dibaca. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzi, inilah yang dimaksudkan siratal mustaqim itu. Al-maqsudu bil hukum. Jadi yang dimaksudkan dengan siratal mustaqim itu adalah berjalan orang-orang yang diberi nikmat ke atas mereka, iaitu anbiya, salihin, syuhada, as-sadiqin, dan bukan jalan Nasara dan juga Kristian yang sesat dan juga dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-maqsud bil hukum bila wasitah, tidak ada apa sebelumnya, tidak ada wa, tidak ada summa, tidak ada min, apa-apa saja wasitah. Tidak ada. Kalau ada min jadi lain, maknanya ada waw jadi ataf dan selainnya. Jadi itu lebih kurang maksud badal di dalam pengajian ataupun dalam nahwu Arab. Jangan bila disebut badal itu maka kita terlintas ataupun kita ingat balik, dia adalah satu tajuk yang besar di dalam mempelajari nahwu Arab. Saya rasa ada soalan nak tanya? Okey, kalau ada soalan silakan. Jelas Surat al-ladzi an'amta alaihim tu jadi badal min kulin lah. Badal kul minal kul. Siratal mustaqim iaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Kul minal kul Profesor nampak di situ. Yang kat bawah ni badal apa? Juga kul minal kul. Bila disebut yauma yaqulu kun fayakun, maknanya yauma yunfakhu fis-sur. Yauma yunfakhu fis-sur. Soalan Assalamualaikum. Waalaikumsalam Haji Razlan. Ya. Jadi badal ni bolehkah kita kata badal ni macam apa balarah kan? Balarah, dan tapi apa beza dia dengan hal? Dia macam saya nampak macam nak sama-sama macam hal juga, tapi yalah kadang-kadang dia sedap dengan hal. Hal dia menerangkan keadaan. Dan dia perlu dia ganti. Dia perlu isim mustaq. Hal. Dia hal ini adalah yubayyinu hay'ah sahibul hal, sahibul hal. Jadi kita nak beza dengan hal. Pertama, hal ini dia mesti mustaq. Mustaq maknanya isim fa'il, isim maf'ul.
Kalau kita lihat badal, tak. Bukan. Badal ini tidak isim mustaq. Contohnya akhlak, harta, nisfahu, bukan mustaq. Kemudian hal ini dia mesti nakirah. Yang ini dak, nisfahu ini adalah ma'rifah kerana mudah kepada dhamir. Akhlaqahu pun sama, al-faras, zaidan, semuanya ma'rifah. Nampak kan? Jadi hal ini pertama, hal ini dia kena mustaq. Mustaq ini lupa Ustaz. mustaq itu isi fa'il. Contohnya saya sebut apa? Saya sebut jalasa. Jalasa isim mustaq dia adalah contohnya jalisun, isim fa'il itu mustaq. Contoh lagi saya buat isim mustaq dia apa lagi, majlus, isim maf'ul. Jadi kalau saya kata ra'aitu Muhammadan jalisan, dia bukan badal. Dia adalah hal. Jalisan dalam keadaan dia duduk. Dia bukan hal. Jadi pertama dia isim mustaq, yang kedua dia adalah nakirah, yang ketiga dia menerangkan keadaan. Adapun badal dia tidak menerangkan keadaan, dia mentakrir ataupun mentaudih, menguatkan lagi, taqwiyah, menguatkan lagi sebelumnya, di mana yang selepas itu boleh ganti sebelumnya. Yang atas ni tak boleh, ra'aitu jalisan, tak boleh ganti. Jadi jalisan ini hanya menerangkan saja Muhammad, dia tak boleh nak ganti tempat Muhammad. Jadi kalau kita badal ni adalah dia isim nakirah, kemudian isim mustaq, dan dia yubayyinu hay'ata sahibihi, dia menerangkan keadaan. Sebab itulah setengah syarat dia hal ini dia beritahu mesti bukan sifat yang sabit pada seseorang. Contohnya jalisan boleh jadi hal. Kenapa? Kerana orang tu tak duduk sepanjang masa. Tapi kalau sifat yang sabit, contohnya handsome, kacak, sebagainya, itu tak boleh jadi hal. Dia boleh jadi sifat. Jadi setengah ulama mensyaratkan hal ini mesti sesuatu sifat yang kadang-kadang ataupun tidak tetap pada seseorang. Contohnya duduk, contohnya tenang, contohnya senyum. Contoh saya sebut tasiman. Orang tu dia tak sentiasa senyum. Kalau sentiasa senyum tu ada benda yang sangat bahagia sangat tu kan. Jadi mubtasiman ini hal. Kerana dia boleh jadi hal, bukan sifatnya senyum. Kadang-kadang senyum, bila nak marah takkan senyum juga kan. Ataupun tidaklah senyum sangat kan, mungkin nampak kecewa ataupun masam sikit kan mukanya. Jadi ada beberapa syarat. Pertama, hal itu mesti nakirah. Yang kedua, dia adalah mustaq. Yang ketiga, dia menerangkan keadaan. Dan yang keempat, keadaan itu hendaklah bukan sifat yang tetap pada seseorang. Dia adalah yatajaddad, dia berubah-ubah. Kadang-kadang dia senyum, kadang-kadang tidak, kadang-kadang dia duduk, kadang-kadang dia bangun. Contohnya qa'iman, berdiri, itu boleh jadi hal. Dan dia bukan menguatkan tuan dia. Adapun yang kita belajar tadi badal, pertama dia adalah boleh nakirah ke makrifah, dia boleh, tak jadi masalah. Contoh kat bawah ni kan, saya sebut farasan, okey, tak jadi masalah. Ra'aitu Muhammadan, kemudian saya sebut farasan, tak jadi masalah. Yang kedua, dia boleh ganti tempatnya. Contoh saya sebut ahtarimu ustaz akhlaqahu, maknanya saya boleh ganti ahtarimu akhlaqal ustaz, akhlaqahu. Jadi tempat ustaz ini boleh diganti dengan akhlaq. Yang ketiga, badal inilah tujuan ataupun maksud kata perkataan ayat. Ahtarimu ustaz akhlaqahu, maksud saya akhlaknya yang saya hormat. A'jabani Muhammadun maluhu, maksudnya yang saya kagum adalah harta Muhammad itu. Ra'aitu Muhammadan, kemudian al-farasa, yang saya maksudkan saya lihat kuda, bukan Zaid. Tanawaltul aruzza al-khubza, saya makan nasi
Roti yang saya maksudkan adalah roti, bukan nasi. Jadi itu maksud yang dimaksudkan dalam ayat ini. Iaitu badal itu maksud, inti ataupun tujuan ayat ini disebut. Adapun hal tidak. Hal ini bukan kita nak maksudkan dia, kita nak maksudkan apa tadi Muhammad. Cuma Muhammad ini kita lihat dia dalam keadaan duduk. Duduk. Okey, Haji Ruzlan. Ya, syukran Ustaz. Itu wadih. Alhamdulillah. Okey. Nanti bila jumpa isim mustaq, kita huraikan balik apa itu maksud isim mustaq. Alhamdulillah. Kita nak habiskan ayat ni. Sikit je lagi ni. Kemudian yauma itu adalah badal, dan saya dah huraikan tadi apa itu maksudnya badal. Yunfakhu mudhari' mabniyun lil majhul. Fi'il mudhari' dan binaan fi'il ini adalah majhul. Jadi dibaca yunfakhu, kali ikut yanfakhu, tapi yunfakhu ditiup. Kalau ikutnya adalah Israfil meniup sangkakala. Yang pertama ditiup, maka berlakulah hari kiamat tersebut. Hakikatnya tak tahu bagaimana dia punya trompet sangkakala, tiupan, wallahu alam. Itu semua adalah benda ghaib, perkara ghaib, kita pun tidak tahu. Jadi bukan bunyi macam kerbau ataupun bunyi macam trompet. Cuma ini adalah gambaran bahawasanya ada bunyi, dan dengan tiupan bunyi itu maka berlakulah hari kiamat. Mabni lil majhul. Maknanya mabni lil majhul ini tidak penting siapa yang tiup, tapi tiupan itu berlaku. Sur ini apa kalau kita ikutnya seperti itulah, seperti trompet. Ataupun kalau zaman dahulu dia guna tanduk, dia guna apa-apa yang seumpama, itu dipanggil sur. Alat yang diguna untuk tiup, di mana dengan tiupan itu adalah satu pengumuman berlakunya sesuatu. Kalau kita tengok cerita-cerita lama kan, dia tiup benda tu, kemudian datang rakyat dengar apa maklumat, taklimat dan sebagainya. Jadi sur ini adalah hakikatnya wallahu alam. Kita serah saja kepada Allah SWT. Bukan kerja kita nak cari macam mana trompetnya, bentuknya, bunyinya, itu bukan kerja kita. Kerja kita adalah mempercayai bahawasanya ada hari kiamat, dan hari itu ada bunyi, dan berlakulah dengan tiupan bunyi itu hari kiamat. Alim khabar li mubtada' mahdhuf. Huwa alimul ghaib. Dan dia itu adalah mudhaf, ghaib itu adalah mudhafu ilaih, wasyahadah, waw itu huruf ataf, syahadah itu adalah ma'tuf 'alal ghaib majrur. Wa atifah, wa huruf ataf, dan huwa itu mubtada', al-hakim khabar marfu', al-khabir khabar yang kedua. Jadi ada huwa di situ. Jadi kalau kita lihat ayat dia kan, kita lihat ayat alimul ghaibi wasyahadah, maknanya huwa alim. Tengok Allah Ta'ala sebutkan, ini satu kenyataan jelas daripada Allah Ta'ala. Jadi sur bagaimana kiamat, bentuknya lagu mana, detail itu semuanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alimul ghaib, Allah Ta'ala itulah yang tahu alam ghaib. Wasyahadah, dan alam nyata, dia semua tahu. Jadi ada mubtada' mahzuf, huwa di situ. Jadi huwa alimul ghaibi wasyahadah. Huwa ini adalah mubtada' mahdhuf. Alim itu adalah khabar, wa huwa mudhaf, al-ghaib mudhaf ilaih, wa huruf ataf, asyahadah itu adalah ma'tuf, kepada al-ghaib. Jadi dibaca dengan baris bawah tadi. Huwa alimul ghaibi wasyahadah. Kemudian Allah Ta'ala sebut akhir ayat itu wa huwal hakimul khabir, dan dia Allah Ta'ala al-hakim. Huwa itu mubtada', Al-Hakim adalah khabar yang pertama, Al-Khabir adalah khabar yang kedua. Jadi selesailah ayat 73. Bilhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey, ada soalan nak tanya? InsyaAllah kelas kita seterusnya, wa idh qala Ibrahim. Allah Ta'ala sebut, dan ingatlah
wahai Muhammad, dan juga musyrikin Mekah ketika Ibrahim telah berkata kepada ayahnya Azar. Ini situasi sama. Ibrahim berhadapan dengan orang yang menyembah berhala. Nabi Muhammad SAW berhadapan dengan musyrikin Mekah juga menyembah berhala. Jadi cerita yang sesuai yang Allah Ta'ala bentangkan juga kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pengajaran ataupun dakwah kepada musyrikin Mekah yang juga menyembah berhala. Jadi ayat ini insya-Allah kita akan tafsir dan juga i'rab pada minggu depan. Okey, ada soalan? Minit 2. Ustaz, ada bukan soalan tu. Perkongsian boleh Ustaz? Ya, silakan. Tadi pasal yang kiamat tu kan. Saya tengok dalam YouTube seorang profesor, dia di Amerika, orang Islam lah, dan dia ni hafiz. Dan dia buat kajian-kajian, dan daripada kajian semua dia kata gelombang bunyi ni, dan dia dah dia pada 4-5 tahun lepas, orang barat lah buat kajian. Gelombang bunyi ni dia boleh dia boleh menyebabkan keretakan dalam muka bumi ni, dan dia boleh jauh daripada berbatu-batu, dia boleh kata hantar bunyi tu, dan boleh berlaku gempa bumi tempat yang dia hantar tu. Mana daripada gelombang bunyi lah. Mana itu dah jangan tengah buat sekarang, untuk tujuannya untuk senjata lah, tapi maknanya boleh daripada bunyi tu boleh berlaku gempa bumi. Kedua, bunyi juga boleh dia buat bunyi dekat tanaman, boleh mengering tarik air, makna kering, tanaman jadi kering. Jadi dia kaitkan dengan ada yang berlaku kepada kaum Samud yang jadi bunyi datang dan dia orang jadi macam bila habis darah kering atas air, matilah kan, mati dalam kekeringan. Tu dia kata suahatan. Pokok-pokok tama yang kering. Subut stable kan. Itu kajian yang berlaku lah, tapi itulah dia nak teks dia nak tunjukkan mukjizat Quran yang mana beribu tahun dulu, baru sekarang kajian sains baru jumpa lah benda ni. Makna kalau tidak orang tak faham macam mana boleh jadi macam tu kan. Makna bunyi ni akan boleh menyebabkan dua perkara, boleh gempa bumi dan juga mengeringkan tarik air daripada Okey. Terima kasih Haji Rozlan, satu perkongsian yang bagus lah. Saya pun ada tapi Profesor Profesor ada dia punya kajian-kajian semua, ada dia punya penulisan kan, kajian-kajian ni ilmiah, ada sokongan dalil dia lah. Yalah. Kalau tak ada dalil pun kita boleh lihat sesuatu benda yang pecah diikuti dengan suara kan dia kuat kan. Contohnya gempa bumi ada bunyi, contohnya bunyi sebelum tu meletup sebagainya, betul orang panggil gunung berapi meletup kan. Mana letupan yang berbunyi kekuatannya diikuti dengan gempa yang kuat. Kalau tak ada bunyi, tak ada, sikit je lah. Macam cermin lah kat rumah kita kan. Kalau bunyi kuat tu, maknanya dia pecah kuat. Jadi kita boleh fikir, ini ada kaitan dengan bunyi kan. Dan kalau dia tak bunyi, dia retak saja. Dia tak pecah. Jadi kita boleh lihat bunyi di situ bukan Allah Ta'ala kata nak fokus kepada trompet yang bunyi. Mungkin juga dari sudut kajian ini kita boleh katakan dengan bunyi itulah antara menyebabkan dunia ini adalah retak, pecah, hancur. Dan kalau kita lihat Allah Ta'ala sebut wa idzal biharu fujirat, dan apabila laut itu meletup, fujirat, dan itu pun menunjukkan ada kaitan dengan bunyi. Jadi ini wallahu alam, mungkin diikuti dengan satu bunyi yang kuat, dan juga di sana ada letupan-letupan, gempa-gempa, di mana itulah mungkin kita boleh gambarkan keadaan hari kiamat. Manusia yauma yafirru mar'u min akhi, yang manusia lari daripada kawan-kawan dia, ayah, mak, mana huru-hara, begitu kuat sekali. Dan juga kejutan, yauma tarawnaha, wallahu a'lam, pada ayat tu tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at,
wa tad'a kullu dhati hamlin hamlaha. Betapa takut, terkejutnya sehingga ibu yang menyusukan anak itu terlepas. Bagaimana dia punya keadaannya? Ini bunyi ya. Yang kita kalau kita bunyi kuat, kita terkejut dan terlepas. Dan juga wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Dan kuat dengan goncangan itu, Allah Ta'ala sebut idza zulzilatil ard, digoncang sekuat-kuatnya. Sehingga orang yang mengandung itu gugur, keluar anak. Kuatnya goncangan itu. Ada berita 2 hari lepas tak silap saya yang kemalangan sehingga terkeluar anak itu. Ya. Itu kenapa terkeluar anak itu? Maknanya dia terkejut, dia goncangan yang kuat, hentakan sebagainya menyebabkan dia gugur anaknya yang disayanginya. Wa taranna sasukara, dan kamu akan melihat manusia pada hari itu adalah bengong, mabuk. Jadi dah tak betul steering apa. Dengan kuatnya bunyi, dengan kuatnya huru-hara. Jadi apa yang dikaji oleh dia disebut oleh Haji Rozlan itu adalah sesuatu yang makul, diterima oleh akal yang waras. Walaupun kita tak baca kajian dia, bukti-buktinya, tapi kita dapat fikirkan dengan apa yang disebut oleh Allah Ta'ala, dengan apa yang dikaji itu, maka dia adalah selaras, serasi. Dan apa yang kita baca hari ini, yauma yunfakhu fis-sur, pada hari yang ditiup as-sur, yang kita nampaknya alatnya macam mana, tiupannya macam mana. Yang kita nampaknya ditiup seolah-olah bunyi, kemudian berlakulah kiamat. Tetapi kemungkinan di sana bunyi itulah adalah merupakan satu gegaran yang menyebabkan terbelah, terpecahnya, dan juga air-air melimpah, ruah hilang dan sebagainya. Wallahu a'lam. Semua itu adalah Allah Ta'ala kata huwa alimul ghaib wasyahadah. Dialah yang tahu perkara yang ghaib itu, dan dialah juga yang mengetahui perkara yang nyata ataupun nampak. Okey, insya-Allah sudah 10.40. Ada masing-masing ada kerja lain. Kalau ada soalan boleh tanya minggu depan ataupun dalam grup nanti, dan saya akan jawab pada minggu depan insya-Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tangguhlah kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran jazilan. Syukran ya Ustaz. Afwan. Ila Ustaz, barakallahu fikum. liqa.